Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 9.2. Ekologi populasi. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan mengenai apa? Kita akan membincangkan mengenai taburan populasi. Kemudian, menganalisis data untuk menganggarkan saiz populasi organisma menggunakan dua teknik persempelan. Pertama adalah teknik persempelan kuadrat. Kedua adalah teknik tangkap tanda dan lepas. Sebelum itu, marilah kita tengok apakah yang dimaksudkan sebagai ekologi populasi. Ekologi populasi ini sebenarnya adalah cabang ekologi untuk mengkaji interaksi populasi dengan persekitarannya. Okey, so apakah faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi taburan populasi tumbuhan dengan haiwan. So, kita tengok kat sini. Kalau tumbuhan, kita ada 5 faktor. Pertama adalah suhu. Kita ada air. Kita ada cahaya. Kita ada pH tanah dan juga kita ada kandungan garam 5. Kalaulah haiwan ni sebenarnya typo tau. Haiwan, kita ada suhu, kita ada air, kita ada tempat membiak dan akhir sekali adalah bekalan makanan. So, kita teruskan. Okay, right. Faktor, orang kata faktor yang mempengaruhi saiz populasi untuk tumbuhan. Pertama adalah suhu. Okay, suhu ni penting untuk apa? Suhu ni penting adalah untuk aktiviti enzim dan juga fotosintesis. Okay, so suhu optimum untuk tumbuhan adalah antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Jika suhu terlampau tinggi, ia akan menyebabkan enzim ternyah asli. So, dia boleh mengganggu proses biokimia dalam tumbuhan. Okey, kemudian kalau suhu terlampau tinggi juga, ia boleh merancakkan pertumbuhan tumbuhan, boleh meningkatkan kadar sejatan air, transpirasi itu akan menjadi lebih tinggi, menurunkan hasil kadar fotosintesis. Ini jika suhu terlalu tinggi. So, ingat, suhu terlampau tinggi dia boleh menyebabkan enzim boleh ternyah asli. Dan kadar fotosintesis akan menurun. Tapi kalau suhu rendah pun dia tidak memberi kesan yang elok. Kalau suhu tu terlampau rendah pula, dia mengurangkan aktiviti enzim dan juga memperlahankan tindak balas biokimia. So, senang kata, kadar fotosintesis pun boleh berkurang jika suhu rendah. Okey, nah, faktor yang kedua adalah air. Kenapakah air ni penting? Air ni penting adalah untuk aktiviti enzim, fotosintesis serta pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, contoh tau, kalaulah di satu kawasan tu yang habitat dia terlampau kering, contohnya seperti gurun, okey, taburan haiwan, tumbuhan akan menjadi sedikit. Okey, so senang kata, air ni tak boleh terlampau sikit. Kalau sikit, dia boleh mempengaruhi saiz spesies sesuatu organisma. Okey, right. So, katakanlah dekat sini, kalaulah terlampau ekstrim, terlampau sejuk, terlampau panas, taburan populasi, dia boleh mempengaruhi taburan populasi. So, taburan populasi adalah rendah di kawasan yang sangat ekstrim kurang air ataupun terlampau sejuk. Okay, cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari ini penting? Adalah untuk proses fotosintesis. Okey, so senang kata, kalaulah cahaya kurang, fotosintesis kurang. Kalau fotosintesis kurang, bilangan tumbuhan akan jadi sedikit. Okey, now pH tanah. Okey, pH tanah, apakah kepentingan pH tanah ni nombor 4? Kepentingan pH tanah adalah untuk penyerapan nutrien oleh akar. Oleh itu, jika tanah itu terlalu berasid atau berkali, ia akan menyebabkan ia boleh mengganggu penyerapan nutrien tumbuhan. Okey, right. So, akhirnya pertumbuhan pokok akan terjejas. Okey, dan akhir sekali nombor 5 adalah kandungan mineral. So, kandungan mineral ni dia boleh mempengaruhi proses osmosis. Contoh, kalaulah tanah itu, katakanlah ini tanah itu dia punya kandungan zat terlarut ataupun bahan terlarut, contohnya garam terlampau tinggi, ia menyebabkan, bayangkan ini pokok, ia akan menyebabkan H2O yang meresap keluar. Alright. So, air ni juga penting untuk apa? Air ni penting adalah untuk pembentukan
protein, enzim, nukleotida, vitamin dan juga sebatian lain. Contoh fosforus ni. Fosforus ni adalah mineral yang penting untuk pembentukan fosfolipid. Kat mana kita boleh jumpa fosfolipid? Ini kita boleh jumpa dekat membran sel. Okey, now kita tengok pula faktor yang mempengaruhi saiz populasi untuk tumbuhan. Untuk haiwan. So, kalau untuk haiwan kita ada 4 tolak kurang 1. Suhu, air, tempat membiak dan juga bekalan makanan. So, senang kata kalau suhu tu terlampau panas, habitat haiwan tu kurang. Okey, kita tengok tapi ada juga haiwan yang suka kawasan yang sejuk-sejuk. Contohnya macam lah cacing dengan siput ni, dia suka kat kawasan yang lembab kan. Kemudian air. Air adalah sangat penting untuk mana-mana organisma. Okey, biasanya kat kawasan tu yang ada sumber air, contohnya seperti di sungai. Okey, air ni sangat diperlukan untuk haiwan, biasanya adalah selain untuk survival, adalah untuk menyejukkan badan. Okey, ini nombor 1 suhu, kedua adalah air, ketiga adalah tempat membiak. So tempat membiak ni adalah penting untuk safety, untuk keselamatan. Contohnya kalau burung dia akan bina dia punya nest atau sarang ke atas tempat yang tinggi kan, untuk mengelakkan daripada pemangsa, nak make sure anak tu selamat kan. So maksudnya tempat membiak ni pun adalah satu keutamaan yang penting untuk haiwan. Dan akhir sekali adalah bekalan makanan. So bekalan makanan ni sangat penting untuk haiwan heterotrof, sebab heterotrof ni dia tak boleh buat makanan sendiri macam tumbuhan. Jadinya ia bergantung kepada tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey. Now, so kita tengok tau. Ada 3 corak taburan populasi tau. Satu adalah berkelompok, rawak dan juga sekata. So maksudnya pattern taburan populasi ada 3. Kalau macam ni awak nampak seketul macam ni, ini kita panggil dia berkelompok. Kenapa ini dia berkelompok? Adalah disebabkan taburan sumber tidak sekata. Mungkin kat sini ada air. Kan, sini ada air, dia tertumpu kat situ. So kat sini katakanlah untuk banyak bekalan makanan banyak kat situ. So itu adalah kita panggil dia berkelompok, taburan sumber tidak sekata. Rawak. Kenapa rawak? Rawak ni adalah disebabkan pattern tu adalah bebas. Okey, macam mana boleh jadi bebas? Kenapa? Sebab spesies, antara spesies ni, okey, spesies organisma ni dia kurang berinteraksi antara yang lain. So dia jadi rawak. Ketiga adalah sekata. Macam mana boleh jadi sekata ni? Satu berkelompok, kedua adalah rawak, ketiga adalah sekata. Sekata ni diorang ni banyak bersaing. Individu ini bersaing, spesies, melibatkan spesies di mana setiap individu bersaing. Maksudnya ini kita nak bayangkan daripada spesies yang sama. Katakanlah ini nak kata apa? Spesies apa? Rusa. Rusa tu adalah secara awak nampak dia bersaing. Bersaing untuk apa? Dia bersaing untuk mendapatkan sumber yang terhad dalam satu kawasan yang terhad. Dalam satu kawasan. Alright. So, tadi kita dah tahu pasal taburan. Kita dah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi populasi, kepadatan populasi. So, macam mana sekarang kita nak kira? So, macam mana kita nak kira saiz populasi, kepadatan populasi organisma ni? Kita ada 2 cara sebenarnya. Satu adalah teknik tangkap tanda dan lepas, satu lagi adalah persempelan kuadrat. Okey, so macam ni tu. Okey. Dan ada 2 faktor penting dalam ekologi populasi ni. Pertama adalah saiz, kedua adalah kepadatan. Apakah beza saiz? Kalau saiz kita merujuk kepada bilangan yang terdapat dalam satu kawasan. Tetapi kalau kepadatan, bilangan individu sesuatu spesies per unit kawasan. Okay. Now, saiz populasi ni kita boleh anggap melalui 2 cara. Yang ni nota saya tak cantik sikit. So, kita ada 2. Satu adalah teknik persempelan kuadrat. Satu lagi adalah teknik tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Okay, so kita nak tengok apakah beza dua-dua teknik persempelan ni. So ingat tahu, teknik persempelan ni kita untuk apa? Kita nak mengukur, nak mengetahui kepadatan populasi ataupun saiz populasi. So teknik persempelan ni ada 2. Satu adalah kuadrat. Satu lagi adalah teknik tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Right, so kita teruskan. So kita ada 2 teknik tadi. Okay, persempelan kuadrat. Satu lagi, pertama teknik persempelan kuadrat. Kedua adalah teknik tangkap tanda, mula tangkap, lepas tu tanda, lepas balik, lepas tu tangkap balik. Okay, right. So yang ini, tengok apa bezanya.
Kalaulah kita tengok teknik persempelan kuadrat ni biasanya kita adalah untuk menganggap organisma yang tak bergerak. Tak bergerak ataupun pergerakannya perlahan. Okey, gerakan adalah perlahan. Kalau tangkap tanding lepas, ini biasanya kalau untuk saya senang nak ingat ini untuk haiwan. Kalau yang persempelan kuadrat biasanya adalah untuk tumbuhan. Okey. Right, so kita teruskan. Ini ada dalam buku teks awak. Kita tengok dulu aktiviti 9.3. Dalam aktiviti 9.3, ini adalah pada muka surat. Kejap Ini adalah pada muka surat 193. Muka suratnya adalah 193. So kita katakanlah kita pakai padang. Kita nak tahu populasi tumbuhan. Kita nak tahu populasi, katakanlah rumput X. Nama rumput tu X. So kita pakai kuadrat ni. Bayangkan macam ni tau. Kita ada 4 kuadrat, persempelan kuadrat. Kita pakai kuadrat ni. 4 segi ni. Kita panggil dia sebagai kuadrat. Macam ni. Ini kuadrat. Okay, ini kuadrat. Okay. So kuadrat ni 1 meter darat 1 meter. Kita ada kat sekolah ni. Nanti kalau kita sempat kita buat. Okay. Now. So katakanlah dekat sini kita pakai 10 kuadrat. 1, kuadrat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita letak kuadrat ni secara rawak. Okay. Nah, so kita tengok. Kuadrat yang pertama, kita dapat bilangan. Bayangkan. Kuadrat pertama ni, kita dapatkanlah spesies rumput X tu. Ada 1, 2, 3. Ni yang nombor 1. Kemudian yang nombor 2, dapat 1 je. 1. Kemudian yang nombor 4. Nombor 4, dalam tu rumput tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kuadrat nombor 4 ni kita ada 2. 1, 2. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. So, berterusan sampailah kuadrat ke 10. So, kita totalkan semua. Kita dapat 30. Jumlah spesies kita ada 30. So, macam mana kita nak kira kepadatan? Tadi kita kata kepadatan tu adalah adalah perkawasan tu kan. So, kita tengok kat sini cara kira dia adalah 30. Ini adalah kita ada 10 kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Yang ini adalah saiz kuadrat. Saiz kuadrat tu. Kuadrat. So, ini 1 meter darab 1 meter. Sebab tu kita dapat sini meter square. So, bila kita bahagi kepadatan spesies tu, kita dapat 3 individu tu per meter square. Alright. So, ini kita tengok. Katakanlah awak nak kira pula dia punya peratus. Kalau kita nak kira peratus pula, ini adalah cara kira dia. So, kita dapat, total dia kita dapat 30%. So, soalan dah. Soalan. Nyatakan corak taburan spesies yang anda kaji. Wajarkan jawapan anda. Taburan tu kita nampak tadi macam ni kan. So, ini kita nampak dia tak ada pattern yang khas kan. Jadi, jawapannya adalah taburan rawak. Kenapa? Sebab dia berada pada corak yang bebas. Kemudian, apakah faktor persekitaran yang mempengaruhi corak taburan populasi spesies itu? So, dia adalah sebab ini adalah tumbuhan. So, apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan tumbuhan? Suhu, keamatan cahaya dan kelembapan. So, frekuensi. So, kat sini, berapakah frekuensi kepadatan peratus litupan spesies tersebut di padang? Okey, berapakah frekuensi kepadatan peratus tumbuhan itu di padang? Jawapannya adalah 30% kan? Ini jawapannya adalah 30%. Okey. Kemudian, peratus litupan adalah 30%. Kepadatan individu per meter adalah 3 individu per meter. So, maksudnya dalam 1 meter ada 3 individu. Alright. Okey, so kita teruskan. So, kaedah persempelan yang kedua adalah kaedah tangkap tanda dan lepas. So, macam mana kita buat ni? Okey, ni buat ni kita bayangkan. Mula-mula, okey, kita terus tengok kaedah dia tau. Mula-mula, minggu pertama mula, katakanlah awak nak tangkap siput. Bayangkan siput kat padang juga. Kali pertama kita tangkap, kita dapat 36. Okey, kemudian, selepas beberapa minggu, okey, kita tangkap balik. Kita tangkap bilangan tangkapan yang kedua, kita dapat 40. Tapi dalam 40 tu, kita asingkan siap-siap. Ada 12 bertanda. So, cara kita kira, tangkapan pertama, first catch. Ni kan. Lepas tu second. Lepas tu yang ini second tetapi yang bertanda sahaja.
Second tetapi dia yang mark je, yang bertanda. Okey, so total kita dapat saiz populasi adalah 120. So, tengok soalan sini. Apakah bahan yang digunakan untuk menanda organisma tu? Kita nak bahan yang tidak membahayakan organisma tu. So, apakah bahan yang sesuai? Cat kuku. Kenapa? Sebab dia tidak menyakitkan organisma dan tidak menyebabkan organisma tu mati atau berpindah ke tempat lain sebab tak selesa. Kemudian, nyatakan interaksi yang berlaku antara organisma yang dikaji dengan komponen biosis. Okay, ada tak dia punya interaksi organisma tu siput dengan komponen biosis? Ada. Katakanlah dia makan serangga yang kecil ataupun dia berlindung, dia ada tumbuhan kecil. Maksudnya kalau siput dia akan berteduh dekat kawasan yang tak dapat cahaya matahari. So faktor abiosis. Apakah faktor abiosis? Faktor abiosis adalah oksigen. Kenapa oksigen? Oksigen untuk bernafas, air untuk mengekalkan kelembapan dan juga batu untuk bersembunyi. Nyatakan keperluan asas yang utama. Yang utama kita ada oksigen, makanan dan juga air. Alright, so kita teruskan. Ini kita pakai kuadrat, ni pakai pokok pula ni tau. Okay, Pleurococcus adalah sejenis alga. Ingat tahu alga. Kalau alga ni tumbuhan ni suka tak cahaya matahari. Okay, dia akan membentuk satu lapisan. Yang ini saya termis satu muka surat tau. So kalau yang ini you guys tengok, yang ini adalah pada muka surat 196. Okay, so dekat sini dia pakai pokok tu. Awak tengok tahu buku tu macam ni. Lepas tu kita buat ni, dia ada huruf P, Q, R, S, T. Right? So, kita tengok dia punya kepadatan. So, awak tengok. Kalau kepadatan paling tinggi adalah pada Q. Kepadatan paling rendah adalah pada R. So, kita nak tengok kenapa dia boleh jadi berbeza-beza. So, kita tengok kat sini. Okay. Now, soalan nombor 1 ni sebenarnya. Soalan nombor 1, dia nak cakap macam ni. Kuadrat manakah yang terima cahaya matahari paling tinggi? Yang A ni nak cakap cahaya matahari paling tinggi. Cahaya yang ini adalah paling tinggi. Ini adalah paling rendah. Soalan nombor 2 nak kata kuadrat manakah yang punya peratus yang paling tinggi. Soalan nombor 2 ni yang merujuk kepada peratus. Yang ini adalah peratus paling tinggi. Ini adalah peratus paling rendah. So Q ni adalah peratus paling tinggi. Okey. Kemudian R adalah peratus paling rendah. Okay. Now, daripada yang ini gambar rajah ni, dia nak kata dekat sini, yang manakah yang menerima cahaya matahari paling tinggi? So, menerima cahaya matahari paling tinggi, jawapannya adalah T. T. Cahaya matahari paling tinggi. Cahaya paling tinggi. Kemudian, B tu adalah cahaya matahari paling rendah. Ini adalah cahaya paling rendah. Kenapa kita nak cakap kat sini Pleurococcus dia tak suka cahaya. So kesimpulan kat sini, okay, dia tak suka cahaya tau. So tengok taburan Pleurococcus adalah paling tinggi. Okay, di kawasan taburan cahaya dan suhu yang sederhana kerana kadar fotosintesisnya paling tinggi. Apabila keamatan cahaya, suhu menjadi sangat tinggi, kulit batang pokok akan menjadi panas. So bila jadi panas, berlakunya penghidratan. Sel tu akan jadi kering. So, kadar pertumbuhan Pleurococcus akan menjadi rendah. So, kesimpulannya, Pleurococcus ni dia memerlukan cahaya. Tetapi tidak boleh cahaya tu terlampau tinggi. Okey, kalau terlampau tinggi, suhu tu akan jadi tinggi. So, dia boleh mengurangkan kadar fotosintesis. Alright. So, kita teruskan. So, praktis formatif 9.2. Okay, so praktis formatif 9.2. Apakah perbezaan antara saiz dan taburan populasi? Saiz ingat tahu, saiz merujuk kepada bilangan. Okey, dalam sebuah populasi, kalau kita kata taburan populasi adalah bilangan individu spesies per unit keluasan habitat. Kemudian, nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Soalan ni tak cakap haiwan dan tumbuhan kan? So, kita boleh bagi mana-mana. Suhu, air, cahaya, pH, kandungan garam mineral, tempat membiak dan juga bekalan air. So, ini adalah gabungan haiwan dan juga tumbuhan. Nyatakan corak taburan populasi. So, kita ada 3. Kita ada berkelompok, kita ada rawak dan juga satu lagi kita ada sekata. Right. Now, last sekali. Persempelan kuadrat dapat digunakan untuk mencari luas litupan spesies tumbuhan di padang sekolah. Anda telah dibekalkan satu kuadrat yang terdiri daripada rangka kayu berbentuk segi 4.
Okey, so menurut cikgu biologi anda, kuadrat tersebut perlu dianggar di buah suai untuk menjadi lebih tepat. Macam mana kita nak dapat bacaan lebih tepat? So, kuadrat tu kita pecahkan pada bahagian yang 4, segi 4 sama saiz tapi dia kecil. Lepas tu kita gunakan dawai. Okey, so macam mana nak kira? Kalaulah separuh, kira maksudnya macam ni tau. Macam ni. Katakanlah kita ada kuadrat. Ni lukisan tak cantik tau. Katakanlah awak tengok kat sini ada separuh. Separuh ni kita kira sebagai 1. Kalau dia katakanlah dia kurang, kalau kurang kita baikan. Okey, so itu sahaja. Terima kasih. Maaf atas segala salah dan silap. Thank you.